Pendidikan Seni Visual Tahun 5, Kelas Pendidikan Khas bersama Cikgu Aida. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua anak murid cikgu. Cikgu berharap anak murid cikgu sihat ya dan dah bersedia untuk belajar. Baiklah murid-murid, tajuk pembelajaran kali ini adalah Unit 5, Irama dan Pergerakan. Cikgu berharap murid boleh menyatakan maksud irama dan pergerakan dalam istilah seni. Kita akan rujuk buku teks Pendidikan Seni tahun 5 pada muka surat 52. Baiklah murid-murid, kita baca sama-sama Unit 5, Irama dan Pergerakan. Apakah objek yang berulang dalam gambar ini? Sebutkan objek tersebut bersama-sama dengan rakan kamu. Jadi murid-murid cuba lihat pada gambar yang ada dalam buku teks ini. Cuba teka apakah objek berulang dan ada pergerakan dalam gambar ini. Sekiranya awak telah berjaya menjawab, cuba bandingkan jawapan murid-murid dengan cikgu ya. Baiklah, jawapannya adalah burung ya. Cuba lihat video burung ini. Burung adalah objek yang bergerak ya. Dan burung juga adalah objek yang berulang di dalam gambar tadi. Baiklah murid-murid, kita baca seterusnya. Irama dan pergerakan dapat dihasilkan dengan mengolah unsur seni secara berulang kali. Misalnya, hasil karya yang menunjukkan sekumpulan burung yang berterbangan di udara. Seterusnya, apa itu irama dan pergerakan? Baiklah murid-murid, kita baca sama-sama definisi irama dan pergerakan. Irama dalam seni visual bermaksud perulangan unsur seni yang dapat mewujudkan kesan pergerakan. Contohnya, bentuk dan garisan yang berulang dapat menghasilkan pergerakan. Baiklah murid-murid, untuk lebih memahami maksud irama dan pergerakan dalam seni visual ini, cikgu akan memberikan anda tugasan ya untuk membuat lukisan menggunakan garisan untuk menghasilkan irama dan pergerakan. Baiklah, murid-murid dah bersedia untuk membuatnya. Baiklah, kita lihat dulu apakah bahan-bahan yang diperlukan. Bahan-bahannya mudah saja ya murid-murid. Kita hanya perlukan yang pertama, kertas lukisan ataupun kertas kosong. Sekiranya tiada kertas lukisan di rumah, boleh ambil kertas A4 kosong ya. Yang kedua, hanyalah pensel warna ataupun krayon. Boleh pilih salah satu. Seterusnya, kita tengok langkah membuatnya. Yang pertama ya, cikgu nak murid-murid buat titik tengah di atas kertas anda. Nampak cikgu dah tunjukkan dengan tanda ni titik tengah pada kertas lukisan murid-murid ya. Okey, seterusnya langkah kedua, membuat 10 garisan mengelilingi bulatan kecil tadi. Titik tengah tu kita akan buat 10 garisan secara bebas ya. Sekurang-kurangnya murid-murid boleh buat nombor genap ya. Sama ada 10, 8, 6 begitu ya untuk dapatkan kesan pergerakan tu nanti. Langkah ketiga, tandakan nombor 1 berselang-seli. Cuba lihat pada yang cikgu bulatkan. Kita setiap garisan tu kita akan letak nombor 1. Lepas tu kita kosongkan, kita akan ulang balik nombor 1, kita akan kosongkan dan kita seterusnya sampai habis. Okey, baiklah. Nombor 4, membuat garisan melengkung ke dalam pada bahagian yang tidak bertanda nombor 1. Murid-murid boleh lihat ya tanda yang cikgu buat di sini pada bahagian yang tidak ada nombor 1 ya. Jadi murid-murid buat bahagian kosong tu garisan melengkung ke dalam. Ke dalam tu bermaksud menuju ke titik tengah tu.
Okey, baiklah. Nombor 5 pula. Okey, kita akan warnakan bahagian yang telah kita buat garisan melengkung tu. Kita bermula daripada titik tengah tu, kita akan warnakan dengan warna hitam. Lepas tu kita akan selang-seli dengan warna putih. Warna putih tu maksudnya kita tak payah warna lah. Lepas tu kita akan warna sekali lagi dengan warna hitam, putih, sampailah habis satu barisan. Lepas tu kita akan buat barisan yang seterusnya. Okey. Cuba tengok di sini. Okey, ini adalah bahagian pertama. Kita akan yang berdekatan dengan titik, kita akan warnakan dengan warna hitam. Lepas tu kita akan biarkan warna putih dan bahagian yang nombor 3 tu kita akan buat balik dengan warna hitam. Okey, ini adalah hasil warna hitam yang kita dah selang-seli dengan warna putih. Okey, pada bahagian yang tidak ada nombor tadi tu, kita dah siapkan. Baiklah, kita terus kepada langkah yang ketujuh. Okey, yang ada nombor 1 tu kita padam balik. Kita padam balik nombor 1. Kenapa ya? Kita akan buat yang langkah ke-8. Kita akan buat lagi lukisan garisan melengkung keluar pula bertentangan dengan sebelumnya. Tadi lengkungan ke dalam, maksudnya menuju ke titik. Kali ini yang nombor 1 tadi tu, kita dah padam nombor 1, kita akan membuat lengkungan keluar. Maksudnya keluar daripada titik. Cuba tengok anak panah cikgu ni. Cikgu harap anda tidak keliru. Baiklah, kita teruskan. Ini adalah contoh tadi. Maksudnya yang biru ni adalah lukisan yang kita dah warna tadi. Yang kita dah warna hitam putih. Okey, yang ini adalah lengkungan keluar dan ke dalam. Ini adalah lengkungan keluar. Supaya dapat membezakan dengan yang lengkungan ke dalam yang pertama tadi. Baiklah, ini adalah hasil yang kita dah buat lengkungan keluar. Okey, nampak? Baiklah, yang ke-10. Okey, kita akan tanda X pada bermula daripada titik tengah. Kita akan kira bahagian pertama, kedua. Yang kedua tu kita akan tanda X. Ketiga kita biarkan. Yang keempat kita tandakan X. Kelima biarkan. 6 kita tanda dan seterusnya. Kenapa kita kena tandakan X ni? Sebab bahagian X ni kita akan warnakan hitam. Okay, supaya senang nanti kita nak warna, kita tak keliru bila kita tengok terlampau banyak corak nanti. Mata kita akan keliru. Jadi kita dah tanda bahagian X tu. Keseluruhan lukisannya akan jadi macam ni hasilnya. Dan kita akan mula mewarna bahagian X. Sebenarnya bahagian X tu adalah berselang-seli dengan bahagian sebelahnya. Kalau sebelahnya putih, X adalah hitam. Okey, cuba lihat pada gambar ni. Okey, yang ke-13, bahagian yang bertanda X kita telah warnakan, kita akan nampak hasil yang begini. Lepas tu ini tinggal satu bahagian lagi yang kita belum warnakan. Baiklah, kita tengok yang ke-14. Ini adalah hasil akhir karya kita. Garisan dan warna hitam dapat mengolah irama dan pergerakan. Kenapa kita kata olah irama? Sebab menggunakan garisan saja yang berulang-ulang, kita dapat perulangan pada garisan itu mengolahkan irama dan menimbulkan kesan pergerakan pada lukisan tu. Okey, ini adalah hasil karya anda. Sekiranya anda berjaya membuat hasil karya seperti yang cikgu tunjukkan, cikgu ucapkan syabas. Baiklah murid-murid, itu saja pembelajaran pada kali ini. Cikgu harap murid berjaya menghasilkan karya yang cikgu telah ajar dan cikgu ucapkan tahniah kerana berjaya menghabiskan pembelajaran atas talian. Kita akan jumpa lagi pada pembelajaran seterusnya. Bye.